Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah illa aliyil azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan lagi kita peluang untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba-Nya. Bila kita memahami konsep siapa kita, mengapa kita berada di sini dan ke mana kita akan pergi, pastinya kita akan menjadi seorang hamba yang tunduk patuh pada perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Allah duga kita dengan satu musibah. Allah hantar air tsunami, kita tak sedar diri juga. Allah hantar angin, dua ini bersifat lembut je. Allah hantar angin ribut taufan pun kita tak berubah juga. Maka Allah hantar tenteranya yang bernama COVID-19. Moga-moga ia memberi kesan kepada kita, moga-moga ia memberi satu input kepada kita bahawa kita adalah hamba yang cukup lemah. Tak kira lah hang raja ke, hang kuli ke, hang siapa pun mati tetap sama ya dengan COVID-19 ni. Maka apa yang perlu kita perlakukan, maka apa yang perlu kita terus jadikan ia sebagai panduan adalah ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Faida dia ganggu pula dah. Musibatun faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila berlaku musibah, kita kena ingat daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. So tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak kembali? Akidah. Baik ke buruk, Allah. Takdir Allah dah letakkan, takdir mu'allaq dengan takdir mubram. Mu'allaq dia memang tak boleh ubah dah. Mubram ni dia boleh ubah dengan ikhtiar. Mubram ni bila kita nak ubah, dia kena ikut syariat yang betul. Siapa yang ikut syariat, ketentuan daripada Allah, Allah bagi dia kaedah. Bagi kaedah dalam hadis, bagi kaedah dalam Al-Quran. Maka ulama-ulama ni akan guna kaedah tu untuk menjadikan dia sebagai panduan kita umat yang tak apa nak reti ni, ikut panduan tu. Tu nama dia syariat. Ikutlah macam mana yang perlu diikut. Selagi mana ia tak jatuh akidah kita. Itu syariat. Tapi heran hari ni tuan-tuan, terlalu menguatkan pada syariat tapi tidak pada akidah. Yang tu yang jadi payah. Bab syariat ni cukup ni. Sampai satu tahap kamu kalau tak ikut syariat macam ni, seolah-olah jatuh akidah. Seolah-olah macam ni menjadi macam seolah-olah kalau tak ikut syariat. Oh, dia kata duk bincang buat apa? Bab doa kunut. Sedangkan Nabi tak buat pun. Yang tu syariat. Bab baca basmalah ketika sebelum membaca surah Fatihah, itu syariat. Syariat ni ada pada mazhab, ada pada kaedah. Nak buat, buat. Tak mau buat, jangan kata orang sesat.
Okey, baik. Sebab apa? Sebab dia tak jatuh pun pada akidah. Sebab apa buat doa qunut? Soalan dia. Sebab apa yang disuruh buat doa qunut? Cuba faham balik apa dia yang ada dalam doa qunut. Ada 10 sebab yang kita kena buat doa qunut. Salah satu daripadanya adalah apa yang ada dalam doa qunut. Qunut ni maksudnya berdiri. Qunut ni maksudnya doa. Qunut ni maksudnya memohon sesuatu daripada Allah supaya Allahumma hdini fi man hadait. Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami seperti mana kau beri hidayah pada orang yang dapat hidayah. Wa afini fi man afait. Sihatlah kami, afiatkanlah kami seperti mana sihatnya orang yang mendapat keafiatan. Nampak? Maka di situ benda syariat saja. Nak buat, tak mau buat sudah. Jangan kata benda tu akidah. Maka dalam mazhab Syafi'i disuruh buat. Kan? Disuruh buat. Banyak lagi tuan-tuan. Contohnya selepas daripada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa perlu kita kata? Amin. Amin yang macam mana? Takmin yang bagaimana? Amin kita makmum tadi sama kuat dengan tu imam. Itu kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, kata amin kita tadi, maka mengikut hadis Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Kita hak yang ditimpa musibah, sebab apa Allah Ta'ala hantar musibah ni? Kerana kita banyak dosa. Mungkin dengan kita sembahyang berjemaah tu, sembahyang jemaah jangan tinggal. Siapa yang sembahyang jemaah dengan tu imam, dia mesti akan sebut amin bersama imam. Betul? Kah hak sebut waladdallin, dia sebut tapi bunyi macam ni lah. Dia tak sebut berbunyi amin, maka dia tak dapat apa dia? Keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia yang tu lah. Balik pada basic kita. Balik. Seolah-olah kita meminta pada Allah, kita meminta pada Allah, kita meminta pada Allah. Ni dengar kata Kedah nak buat silap-silap ada apa? Pergerakan hak yang larangan pergerakan daerah pula dah. Allah. Nasib baiklah duk Langkawi. Mau kalau duk Yan, tak boleh pindah gurun. Tapi tak boleh pindah belah Salah. Salah dengan Yan boleh lagi. Tak boleh pindah. Kalau ustaz duk oleh tu lah. Sebab apa? Bantah. Tak mau nak ikut apa dia yang disuruh oleh manusia. Walaupun dia manusia, walaupun dia syariat, dia berbalik kepada hakikat dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hukum hakam. Ikut orang yang tahu hukum hakam. Itu pun dituntut. Baik, kita nak bincang bab ni dalam akidah. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu. Kata pengarang kitab ini Haji Sa'id bin Haji Ibrahim, mantan bekas mufti negeri Sabah, juga anak murid kepada Pak Da'i Al-Fatani, guru kepada Allah yarham Baba Saleh, Tuan Guru Haji Saleh, adik kepada Pak Cuhim, iaitu di pondok Kubuk Panjang ke Gajah Teriak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak Lang Izzuddin, kalau siapa kenal lagi, ada lagi hak tu keturunan depa lah. Okey. Yang ni di antara orang yang cukup mahir dalam hal akidah, hingga dikatakan Baba Saleh ni, Tuan Guru Haji Saleh Allah yarham, dikatakan pelita akidah Nusantara. Juga di antaranya kombinasi dengan Baba S Panjang. Okey, ini kena tahulah siapa. Pengarang ni Haji Sa'id ni ngaji sekali dengan Baba Saleh di Mekah dulu. Baik. Moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darain. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia dan akhirat. Sambung masalah yang muka surat 17. Sudah. Saya baca muka surat 10. Betul. 17, 16 lebih kurang macam tu lah. Perbincangan kah? Ya, baik, perbincangan. Sebab apa kita kena mengaji ilmu akidah? Baik, sebelum saya pergi hak tu yang lebih dulu, saya nak tanya, ada tak saya bincang lagi tak ilmu sifat 20? Perkara yang perlu diketahui oleh penuntut ilmu akidah.
Hak yang jirim, jisim, katif, latif. Ada lagi saya bincang sekali lalu. Tak. Kalau hak bincang hak ni, pakai hak muka surat ni, pakai tak bincang dah sekali lagi. Okey. Yang kita duk kata Allah tu zat, Allah tu yang zat yang macam mana? Adakah zat seperti zat vitamin C? Bila kita kata zat Allah tadi, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Allah tu yang tuan-tuan tengok alif lam lam ha tu pun nama. Tu bukan zat Allah lagi tu. Allah itulah yang mencukupkan daripada 99 nama Allah, yang Ar-Rahman Ar-Rahim ada 99 kan. Masuk sekali Allah jadi 100. Yang tu nama lagi, bukan Allah. So bila siapa yang salah faham macam di Indonesia, dia salah faham Allah itu Tuhan dia, A-L-L-A-H, alif lam lam ha, dia salah faham. Kristian pun sembah A-L-L-A-H. Betul tak? Maka you and I join together. Merapu lah tu. Kita sama-sama sembah Allah. Hang masuk gereja pun boleh, aku pergi masjid pun sama. Sebab kita sembah A-L-L-A-H. Mau kalau macam tu jam. A-L-L-A-H, alif lam lam ha, itu nama saja, bukan zat pada Allah lagi. Tu kena faham betul-betul. Betul lah, bila kita siapa tulis L-A-H, alif lam lam ha, memang tak boleh pijak. Sebab apa? Sebab itu dikaitkan dengan zat Allah, dengan nama dia. Nama dia pun memang tak boleh pijak. Kan dulu kan tulis alif lam lam ha, hambuhum dosa. Tak payah habaq, memang muhur, memang dosa pun. Okey, panah lintak lah apa semua. Okey, baik. Kita cuma nak kena faham lagi dalam zat tu macam mana. Adakah zat seperti zat karbohidrat, zat yang berlaku dalam air, zat yang berlaku dalam vitamin C, zat yang berlaku, adakah zat dia seperti begitu yang seperti difahami oleh geng-geng selat? Geng selat main duk balam saya hari tu masa saya mengajak dia ni. Dia kata, zat ustaz faham macam mana? Saya kata, maneh ayat, maneh tahu maneh ayat. Saya dah tengok dah. Dia kata, maneh ayat. Hak maneh tu lazat. Saya muhurung pergi lah. Betul. Muhurung lah. Maksudnya, dia tak faham lagi zat. Adakah maneh itu zat? Paik itu zat. Sebab benda tak nampak, dia kira hak tu Allah Ta'ala. Jangan. Yang tu pemakhluk. Maneh, masam, zat vitamin C, vitamin mineral yang ada dalam setiap kandungan apa, yang tu pemakhluk. Jaga. Bila kita mengaji bab ni, kita takkan kata samakan mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tak sama dengan makhluk yang dia telah ciptakan. Okey, baik. Yang pertama nama dia jirim. Apa dia jirim? Kena faham. Apa dia jirim? Jirim kalau kita mengaji sains kan, dia panggil jirim, proton, neutron, apa dia semua kan, benda yang kecil-kecil ni. Jirim ialah sesuatu yang memerlukan ruang dan lapang. Dia kena ada duduk dalam satu benda, dalam logam ke dalam apa, dia kena duduk dalam tu. Maksudnya bila dia memerlukan ruang dan lapangan, dia makhluk. Macam zat yang ni dipanggil ada sodium, air ada sodium, ada gula, ada garam. Sodium tu garam. Ada karbohidrat tu air tu lah, H2O. Maksudnya dia memerlukan duduk dalam air, dia perlukan ruang tu pemakhluk lah. Allah tak boleh samakan dengan benda tu. Pening sikit lah. Okey, baik. Dalam jirim, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama jisim. Jisim pula, jisim ialah sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan. Nama dia jisim. Jirim, bawah dia ada jisim. Yang kita kata jismu. Jismu ni maksudnya dia ada tubuh, dia ada benda. Walaupun dia kecil pun, dia tetap ada tubuh. Jisim yang boleh dibahagi-bahagikan. Dia boleh bahagi neutron, proton, apa semua lagi itulah. Bukan kata proton tu, nama jirim, jisim tu tadi. Juga terbahagi kepada dua. Jisim tadi, jirim terbahagi pada dua, iaitu jisim, jirim, bawah dia jisim. Jisim pula terbahagi pada dua lagi. Ni dalam kitab sebut. Yang pertama dipanggil katif. Kasif. Kaf sa ya fa, kasif. Nak eja Melayu macam mana? K-A-T-H-I-F lah. Boleh lah. Jangan dia buat main-main tu dengan Rumi ni, silap-silap lagi, pegu tak kena. Dia bukan reti TH tu bunyi apa. Eja Osman kok, O-S-M-A-N. Saya duk biasa jumpa O-T-H. Tu kalau O-T-H, Otman.
mula nak kata ke orang. Okey, Uthman, TH tu Mak Saleh pun tahu. Thank you ke thank you. Okey, tu cara makras lah. Okey, bawah jisim nama dia katif. Kasif. Katif ni dia kasak. Pula dah. Seperti jisim katif ni, tangan, kasak. Kasak yakni nampak pada mata zahir. Tangan, kaki, tubuh yang kita nampak tu. Kalau kita tengok haiwan pula, ada torek, ada abdomen, ada kepala, kaki 6, kan? Kalau makhluk hak tak apa nak, walaupun halus dia pun, dia tetap ada bentuk tubuh jisim, tetap macam kuman ke ulat ke apa, dia tetap bawah katif. Bawah jisim yang kedua iaitu latif. Kalau buat carta tuan-tuan tahulah, jirim, jisim kebagi kepada dua. Yang pertama katif, yang kedua latif. Latif ialah benda yang halus, dipanggil halus. Latif, lembut, halus. Apa dia? Seperti gelap. Tu gelap. Tu pun makhluk Allah tu. Gelap, cerah. Ni pun makhluk Allah. Dia memerlukan ruang. Faham lagi? Lepas tu cahaya malaikat. Malaikat kan cahaya, dia memerlukan ruang. Malaikat makhluk ke Tuhan? Makhluk. Sebab dia termasuk latif, daripada bawah jisim, bawah pada jirim. Penin dah, dia kata punggah dah buka penin terus. Tak apa, tak payah buat macam mana pun. Jangan sifatkan kepada benda tu kepada Allah Ta'ala. Okey, jin daripada samum. Samum ni maksudnya kepanasan daripada api. Terasa panas tu, hak tu Allah Ta'ala ambil buat bagi jadi jin. Cahaya Allah buat bagi jadi malaikat. Dua-dua tu adalah makhluk. Okey, dan lain-lainnya yang berkait dengan benda yang tak nampak tapi dia rasa. Okey, jisim tadi, yang pertama tadi, yang kata terbahagi kepada dua tadi, jirim tadi, yang terbahagi pada dua. Yang pertama jisim, yang kedua jauhar fard. Jim waw ha ra fa ra dal, jauhar fard. Apa dia jauhar fard? Sesuatu yang tak boleh dibahagikan. Hak yang tadi jisim, hak pertama boleh dibahagikan, tangan, kaki apa semua. Yang ni tak boleh dibahagi-bahagikan sebab dia terlalu kecil. Dia bawah daripada bawah jirim. Apa dia? Seperti atom. Nawawi. Nawawi tu atom lah. Zawawi, sorry. Molekul, proton, neutron. Yang ni hak jauhar fard. Yang tak boleh dibahagikan, dia terlalu halus, tapi dia tetap adalah makhluk. Contoh tengok, kita mengaji dulu, neutron, proton, bila dia bertembung berlaku, dia akan mengeluarkan cahaya. Betul? Okey, terus. Yang kedua, habis dah bab tu. Yang kedua, daripada pembahagian jirim yang pertama, habis dah bab tu. Yang kedua, jirim yang pertama. Yang kedua, daripada pembahagian tadi, Arab. Tak boleh, patutnya dia kena buat carta-carta tu. Tak apalah, faham gitu-gituan. Nanti kita masuk kitab sifat 20 baru kita faham lebih ni. Yang kedua, Arab. Arab ialah sifat sesuatu yang baharu, seperti sesuatu benda yang terbahagi kepada 4. Arab ni adalah sesuatu yang baharu dan dia terbahagi kepada 4. Arad, A-R-A-D-H, Al-Ain, Radat. Arad ni anggota, maksud dalam bahasa Arab. Dia terbahagi pada 4. Yang pertama, tempat. Contoh macam kita kata, Allah ada di mana? Mana tu apa maksud? Tempat. Jangan buat persoalan macam tu. Allah ada di mana? Aina Allah. Aina tu maksudnya tempat. Siapa yang tanya pun masalah, siapa yang jawab pun ada masalah. Allah ada di langit, piak. Mau duk mengaji elok-elok akidah ahli sunnah wal jamaah. Hari ni mai ke depan. Pasal terpengaruh kot.
terpengaruh dengan anak-anak Arab, orang Arab, ataupun terpengaruh daripada pelajar Timur Tengah hak yang balik daripada tempat-tempat tertentu, hak suka duk bincang, aina Allah, Allah ada di mana? Aina tu pada masalah. Kita jangan kata ada dalam hati kita untuk bertanya di mana. Mana tu berbalik kepada tempat. Jangan. Allah tu wujud bi khairil makan. Senang. Allah wujud dah. Wujud khidam baqa mukhalafatu. Allah wujud dah. Tak usah dia kata Allah ada di mana. Tak usah dia buat persoalan kata, pasal apa di Kisap ada Tuhan? Hak lepas sebelum Kisap, hak jalan masuk kampung Kisap tu ada juga Tuhan. Hak sambil duduk, hak telinga kembang tu ada juga. Tuhan ni pada situ, Tuhan aku ada di mana? Jangan ada lintah macam tu. Melibatkan aina bukan nama orang lah. Aina maksudnya melibatkan tempat. Yang tu pun makhluk. Seperti mana? Aina ni seperti aras, tempat makhluk. Langit pun makhluk. Bumi pun makhluk. Arah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah pun makhluk. Allah ada di atas, Allah ada di bawah. Saat-saat Allah ada di atas. Pasal dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fis samawati wal ard. Saat Allah ada di atas. Awak ingat Allah jenis melompat sana lompat sini ya? Jangan ada sifat macam tu. Allah wujud bi ghairil makan. Pegang hak tu. Boleh tak tu? So, tuan-tuan muslimin dirahmati Allah. Yang ni lah perbincangan yang duk tengah hangat hari ni. Hak ni duk tengah hangat ni. Hak yang salafi. Dia panggil golongan Mu'tazilah. Mengatakan Allah itu berjisim. Hak kita mengaji tadi. Dia kata Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada kaki, Allah Ta'ala ada pungkok, duduk atas kerusi. Duduk macam mana? Macam kita duduk. Puas. Hak budak ni duk faham macam Tok Wan ni duduk atas tu. Jam. Maka dia membayangi Allah itu ada anggota. Salah tak? Salah. Akidah ahli sunnah wal jamaah tak pernah ajak macam tu. Maka lemah dah Allah Ta'ala, lemah. Faham tak lagi? Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Okey, aina. Lepas aina yang terbahagi pada Arab tadi, aina, lepas aina yang kedua kaifa. Bagaimana? Kita duk bincang bagaimana Allah Ta'ala boleh buat dunia, bagaimana Allah. Tak payah duk cerita, itu kuasa Allah Ta'ala. Dengan duk kira. Kaifa. Kaifa ni berbabit kepada sifat sesuatu seperti besar, kecil, tinggi. Yang kata Allah Ta'ala besar tu, orang katanya kita, Allah Ta'ala tu besar macam mana? Besar. Allah Ta'ala besar, tinggi, pokok nyok. Jam. Sebab golongan salafiyah, golongan Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala besar sama besar dengan Nabi Adam. Dia kata Allah ada. Saya baca dah kitab tu. Pasal apa yang hang kata Allah Ta'ala besar sama dengan Nabi Adam? Kan ahli syurga semua sama besar. Nabi Adam ada di mana? Awal-awal dia buat logik akal. Nabi Adam masai daripada mana? Syurga. Syurga kan dikatakan umur 30-an, sama besar apa. Allah Ta'ala sama besar dengan Nabi Adam. Wah. Okey, Nabi Adam besar, tinggi mana? Tu hidung dia saja 7 hasta. Dia duk bayang Nabi Allah Ta'ala pun besar tu. Tak boleh. Bila melibatkan kaifa, melibatkan besar mana, tinggi mana, pendek ke rendah, maka tak boleh disifatkan kepada Allah Ta'ala. Maka dia golongan Mu'tazilah, menjisimkan Allah Ta'ala. Faham tak lagi? Jangan dah ada terlintah. Tahu kata Allah tu maha besar. Dah, besar ni apa dia? Besar dalam pemerintahannya, besar dalam haknya, besar dalam ta'zimkannya. Takat tu ya. Jangan duk kata besar pada kaifa, besar mana. Bila tengok kereta kancil lah rasa kecil. Bila tengok Mercedes rasa besar. Besar lebih kurang macam tu? No. Okey, baik. Terus, yang ketiga, mata. Daripada pembahagian 4 tadi, Arab. Yang pertama, aina. Lepas tu, kaifa. Yang ketiga, mata. Apa maksud mata? Dalam bahasa Arab, mata ni melingkupi masa. Mata. Bila? Dulu. Sekarang. Depan. Kalau ikut Mu'tazilah, Allah Ta'ala tak tahu masa akan datang ni apa akan jadi. Tu dia ambil tahu tu. Dia kata apa yang akan jadi kedatang ni, benda mendatang, Allah Ta'ala tak tahu. Nampak ada lemah Allah Ta'ala? Ini golongan Mu'tazilah kata. Kita tak boleh kata macam tu. Bila Allah Ta'ala wujud, lah ni Allah Ta'ala duduk tengah buat apa, nanti ke depan Allah Ta'ala nak buat apa, itu hak dah. Dia panggil azali. Jangan duduk tanya,
Sebelum wujudnya dunia ni, Allah Ta'ala duduk di mana? Jangan duduk fikir benda tu. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Yang terakhir daripada empat daripada arad, kam. Kaf mim, kam. Apa dia kam? Kam ni dia ada juzuk, lapisan, juzuk, layer, lapisan tadi. Seperti ada roh. Tu juzuk-juzuk. Kita kan ada jasad, ada roh. Betul? Kalau terpisah jasad dan roh, nama dia mati. Allah Ta'ala tak ada. Lepas tu tisu. Tisu ni dia ada nukleus. Maksudnya pembesaran dia. Daripada di tangan dia kecil, umur dia kuih besar. Sebab apa? Tisu dia kuih membesar. Allah Ta'ala bukan macam tu. Lepas tu berdaging. Adakah Allah Ta'ala berdaging? Disaluti daging tadi, di dalam dia ada tulang? Tak ada. Allah Ta'ala semua tak ada yang tu. Okey, maka janganlah dikaitkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang kita telah bincangkan. Jangan kait langsung. Faham tak lagi? Maka wujudlah satu ilmu, nama dia ilmu sifat 20. Di sinilah. Tu sebab kena mengaji. Siapa yang tak mengaji sifat 20, dia akan kata Allah Ta'ala ada di langit, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala duduk atas arash. Masalah lah tuan-tuan. La ni. Okey, ada duk bincang lah ni. Doktor pula tu. PhD pula tu. Kita penat tuan-tuan. Pasal apa? Akhir zaman kita tak ada masalah dengan kewangan. Kita tak ada masalah dengan kemajuan. Kita tak ada masalah dengan apa pun. Tengok tuan-tuan, tengok. Miskin orang pun makan ada lagi. Miskin orang pun geret ada juga. Miskin orang pun semua kira kita dah. Cuma satu lah. Kita tak ada akidah yang kuat, yang kemah. Maka inilah yang akan menjadi tentera Ad-Dajjal. Akan jadi pengikut Dajjal. Sebab apa? Sebab dia pun tak kuat. Duk kata Allah Ta'ala ada di langit, Allah Ta'ala ada kaki. Dia pun tak kuat. Kalau kita kata Allah Ta'ala wujud bi ghairil makan, Allah Ta'ala wujud tidak bertempat, Allah Ta'ala tak ada berjisim apa semua, yang tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh faham lagi tuan-tuan? Okey. Asyik baik, ada masa lagi. Baru kita pi perbincangan dan kesimpulan akidah. Pasal apa kita kena mengaji ilmu akidah? Yang pertama, memastikan kesahihan i'tiqad. Nak pastikan pegangan kita tu betul ke tak betul. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu kita duduk di landasan mana. Betul tak pegangan kita tu? Kalau kita tak ada, memang kita nampak mayang rajin, sedekah pun rajin, Mekah tiap-tiap tahun, tapi akidah ada masalah. Agak-agak boleh masuk syurga tak? Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan rajin menderma, Cahaya Alif pun rajin menderma. Tuan-tuan kata tuan-tuan rajin semayang, Tok Zami pun rajin semayang. Beza kita dengan mereka apa dia? Akidah Allah tu tadi, kenal Allah Ta'ala tu, lillahi ta'ala tu. Kesian tengok orang yang rajin sembahyang tapi akidah tak ada. Kesian. Okay, kasar sikit lah. Kesian. Tolonglah, kenailah Allah Ta'ala tu. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu kenal Allah. Dia buat sikit pun Allah Ta'ala dah kenal dia. Dia kenal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kenal dia. Automatik dia boleh masuk syurga. Ni dah buat amalan berbagai-bagai, tapi Allah Ta'ala tak kenal Allah. Macam inilah ilmu akidah. Kita kata kita nak buat rumah. Bila kita nak buat rumah, tanah tu tak apa betul. Kalau tanah betul sekalipun, kita kena pastikan bahawa tapak tanah kita tu bersih. Rumah kita tu amalan, tapak tu akidah. Kalau tempat letak tapak tu pun tak elok, tunggu 2-3 hari, tunggu 2-3 tahun, retak tanah, retak rumah, runtuh. Pasal apa? Asas tu tak elok. Sembahyang rajin, cantik, nampak bersinar-sinar, tapi tak kenal Allah. Adakah amalan dia diterima?
Yang ni maksud dia awaluddin ma'rifatullah. Tapi hak yang geng lepak duk faham awaluddin ma'rifatullah dah kenal Allah Ta'ala, mayang tak khusyuk pun tak apa, tak mayang pun tak apa, puah kat situ pula dah. Dia faham macam mana, betul tak? Okey. Dia lagi kenal, dia lagi cinta. Dia lagi cinta, dia takkan tinggal. Tuan-tuan kalau bercinta dah, tuan-tuan nak tinggal mereka, tuan-tuan. Mak pak tak bagi ya, tu pun gagah. Tu pun lari jadi Hindustan pula, pelari pula orang tu perempuan tu. Tu cerita lain lah. Macam itulah bila dah cinta ni dia ketagih. Dah kenal Allah Ta'ala insya-Allah. Yang masalah dia hak jadi iman duk sana, saat dia rajin, saat dia tak rajin. Hari tu aku tengok subuh dia rajin, PKP. Orang tak bagi mai, dia gagah nak mai. Bila orang suruh mai, haram tak mai pula dah. Okey kasak. Macam itulah lebih kurang. Kan? Bila kita kata suruh, macam tak suruh. Bila kita larang, macam suruh pula dah. Dia buat masalah iman, masalah dia, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Memastikan kesahihan seseorang itu mengenai ketuhanan dia. Hidup kita ada Tuhan. Bila ada Tuhan, kena sembahlah Tuhan tadi. Macam mana? Kena ada akidah. Kerasulan, macam mana yang sifat kerasulan tadi? Kena ikut jalan Rasulullah. Ikut jalan macam mana? Yang akidah yang betul. Dan sam'iyat. Apa dia sam'iyat? Benda yang kita dengar tapi kita tak nampak pun benda tu. Nama dia sam'iyat. Kita dengar melalui hadis, kita dengar melalui Al-Quran. Kata di sana nanti di alam barzakh macam ni, macam ni, macam ni. Ada siapa nampak alam barzakh? Tak ada, hanya dengar melalui hadis, hanya dengar melalui Al-Quran. Maka dia beriman sungguh-sungguh. Kata alam barzakh ni himpit, dia gelap dan sebagainya. Dia beriman sungguh-sungguh. Yang tu akidah betul. Tapi dah, alah hak tu saja nak menakut-nakutkan kita ya. Ada sistem Islam yang liberal. Sebenarnya dia kata hak yang duk kata azab kubur, neraka apa, tak ada hak yang tu. Kita mati-mati habis gitu lah. Jangan kata macam tu. Okey, baik. Sam'iyat maksudnya perkara yang kita dengar daripada hadis dan Al-Quran. Cerita tentang azab kubur, cerita tentang mahsyar, peritnya mahsyar, neraka bagaimana, syurga bagaimana. Ini bab sam'iyat. Dengan berasaskan dalil naqli Al-Quran dan hadis, akli mengikut kata-kata ulama berdasarkan dalil naqli juga. Jangan tak boleh pakai logik akal mata-mata logik, tak boleh. Kena pakai logik akal daripada ulama yang betul juga. Okey, yang kedua, mendedahkan pendustaan. Dedahkan pendustaan, pembohongan yang berlaku. Siapa yang ada ilmu akidah dan mengaji, dia tahu. Yang ni aku rasa Mu'tazilah. Mu'tazilah ni liberal lah. Yang ni aku rasa Mutajassimah. Apa dia Mutajassimah? Yang kata Allah Ta'ala ada tangan, apa semua tu kan. Kita tahu dah. Oh, yang ni geng LGBT ni. Soalnya bila dah kita tahu ada kunci, kita tengok, kita tahu dah. Okey, mendedahkan pendustaan. Dia kata dia Islam, tapi tengok awak mayang tak ketahuan hala je pun. Dia ni macam mana Islamnya? Rupa-rupanya Islam liberal. Kalau tak mengaji, turun. Berapa ramai dah anak muda yang turun sebab tak ada asas akidah. Dan keraguan, ragu-ragu kita tentang agama. Bila kita ada ilmu akidah, kita tak ragu-ragu, kita yakin ya. Betul? Keraguan orang-orang musyrikin terhadap orang-orang yang beriman, yang mempercayai Allah, malaikat, Rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar. Ini perkara iman. Ada orang dia masuk Islam, bab rukun Islam, okey. Mengucap, dia mengucap. Sembayang, dia sembayang. Puasa, dia puasa. Zakat, dia berkeluar. Haji, dia pi. Tapi bab iman dia tak ada. Jam. Dia kena ada lagi rukun, iaitu rukun iman. Muslimin yang dirahmati Allah. Macam ni tuan-tuan, baru duduk doa ni, bunyi dah. Saya cukup ni lah PKP ni, dia tak boleh lajak. Ada KKKM tak tang ni. Ada polis tak. Pasal dengar payah juga. Terus kita pergi ambil satu lagi. Pasal apa kita kena mengaji ilmu akidah? Yang ketiga, menetapkan keimanan di dalam hati seseorang serta meyakinkan. Dia tetap hati dia, bila dia ada ilmu akidah, dia tetap hati, dia panggil aqaid iman. Dia tetap hati dia, walaupun dia diduga, walaupun dia dalam keadaan apa pun, dia terima takdir Allah Ta'ala tadi.
Sebab apa? Meyakinkan kewujudan Allah. Allah tu rububiyah, Allah itu uluhiyah, Allah itu asma, Allah itu sifat. 4 benda ni. Apa dia rububiyah? Allah tarbiyah kita. Mula-mula Allah Ta'ala bagi susah, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi senang. Sebab kesusahan itulah, itu tarbiyah Allah. Rububiyah ni, tauhid rububiyah. Sebab apa Allah Ta'ala suruh kita buat? Sebab apa kena bangkit subuh? Sebab apa kita kena puasa Ramadan? Sebab itu rububiyah. Allah tarbiyah kita dengan kesusahan. Maka bila datang kesusahan, kita rasa kesenangan. Agama lain ada nak buat macam tu? Tak ada pasal. Tu kena faham. Itu dipanggil tauhid rububiyah. Pasal apa kita kena keluarkan zakat? Orang kalau betul-betul tiba-tiba dia ada 3 juta, dia buat kerja sampai ada 3 juta, tak tahu boleh kat mana, ada dia nak bagi kat orang separuh. Kalau dia tak ada sifat tauhid rububiyah ni, weh aku kerja teruk-teruk bagi kat hampa. Tapi dia kerana dia beriman kepada Allah, harta yang dia dapat tu hanyalah pinjaman sahaja dengan kepandaian yang diberikan anugerah untuk dia memakmurkan bumi Allah, maka dia berkelak juga separuh daripada hartanya dia bagi kepada agamanya. Itu orang faham akidah. Tapi kalau duk tak mau dia buat macam mana? Dia ada 30 ekor lembu. 30 kena kelak dah seekor. Elok masuk 30, dia sembelih pula seekor. Jahat. Macam mana pun dia tak mau berkeluar zakat. Elok cukup 30, dia sembelih, dia jual. Elok nak masuk 30, dia sembelih. Jahat lah, jahat. Macam mana pun dia tak mau juga berkeluar. Sedangkan tu pahala yang besar tu. Ya, betul tak? Dia tak mau bagi cukup hak yang cukup kepada dia kena bayar. Dia nak lawan juga Allah Ta'ala. Ada tak kelaku macam tu? Ada lah. Daripada zaman Nabi pun ada dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Dia tak yakin dengan Allah Ta'ala ganjaran. Dia tak nampak. Kalau dia nampak, tak apa. Tu sebab kena sam'iyat dengan khaybiyat ni kena ada dalam hati. Hang buat macam ni, hang dapat 27. Hang buat macam ni, contohnya, tuan-tuan puasa hari ni 9 Muharram. Tuan-tuan dapat apa? Sebab itu suruhan Nabi. Walaupun Nabi tak dan buat, tapi Nabi suruh kita puasa. Tasu'ah. Esok, siapa puasa esok, apa dia akan dapat? Dia akan diampunkan dosa-dosa dia selama setahun. Ke depan dan ke belakang. Tak mau ke? Tapi kalau dia tak nampak, dia tak ada iman, dia tak buat pasal dia tak nampak benda tu. Tapi kalau dia tahu, kata dia pi dia dapat berim, tu yang dia pi pagi-pagi buta, dia pi dah. Ni beratok panjang, itu dapat apa tu kan? Hak yang baru, pasal saya tak dapat, saya cerita pi apa dia kata dapat apa tu. Hak baru ni BPN lah. Tu yang beratok panjang. Pasal dia tahu, kata dia nak dapat. Kalau macam dia kata dia nak kena puasa, dia tak ada sam'iyat, dia tak ada khaybiyat, dia tak ada benda-benda hak yang iman dia tu tadi, ada dia nak buat. Tak ada, takkan buat macam. Benda ni lah berkait dengan akidah. Kalau orang tanya saya, orang tanya kita, senang anak-anak tanya, pasal apa saya berat sangat nak semayang? Wang, ada masalah iman awang. Pasal apa saya malas nak pergi semayang jemaah di masjid? Wang, ada masalah iman. Hang bukan tak rajin, hang rajin. Tapi kalau hampir sana hang dapat 27 dengan umur kita hak yang 70, 80, 60, lah ni 40 berwak dah. Tapi kalau pi dia tahu dia nak 27, nak cover duduk di barzah lama mana, nak duduk di mahsyar lama mana, nak siratul mustaqim, nak berjalan lama mana, cukup tak dengan 1 7 5 hari 5 pahala dalam satu hari. Baik kita buat 27 kali 5. Apa mana tuan-tuan nak? Kalau tuan-tuan iman, tuan-tuan menjawab, tuan-tuan akan merangkak mai ke masjid. Kerana nak 27 tu. Faham tak lagi? Hanya iman saja. Tu je. Pasal apa yang dia sanggup buat yang ni demi agamanya? Kerana dia beriman dengan hari akhirat. Tu je. Dia sanggup memperjuangkan agama dia. Dia sanggup memperjuangkan syariatnya. Dia sanggup kerana dia faham dia atas apa. Sebab dia beriman dengan sam'iyat, dengan khaybiyat. Takat tu saja dulu tuan-tuan. Nanti kita masuk ke 4 dan ke 5 dan seterusnya. Tak beraya PKP. Okey dah. Takat tu saja, minta maaf kalau terkasar bahasa terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, menerusi Rasul yang bersifat maksum, segala ketelanjuran, segala keburukan yang berlaku adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah